العاقبة للمتقين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيب الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Hari ini kita akan masuk pada soalan yang ketujuh. Soalan yang ketujuh dalam susunan buku Umat Bertanya Rasul Menjawab. Hari ini kita akan masuk pada soalan yang ketujuh. Soalan yang sahabat bertanya kepada baginda Nabi SAW. Siapa bertanya? Soalan ini ditanyakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Apa dia? Tiuntok. Okey. Okey, kami dah tukar pi line baru, nak tengok. Okey, kita okey segi line baru ni. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Soalan ni ditanyakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Soalan ketujuh. Baik. An Ali bin Abi Talib qal kuntu rajulan salli ala sayyidina Muhammad. Kuntu rajulan mazza'an fa'amartul Miqdad bin Aswad an yas'al Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu faqala fihi al-wudu' atau kama qala. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, daripada Ali bin Abi Talib berkata, aku adalah seorang laki-laki yang mudah mengeluarkan air mazi. Lalu aku menyuruh Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanyakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun bertanyakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda menjawab, padanya ada kewajipan wudu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam bab malu. Orang yang malu bertanya kemudian menyuruh orang lain untuk bertanya. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad.
Hadis ni ditanyakan oleh siapa? Sayyidina Ali. Soalan ni ditanya oleh siapa? Oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ni dia seorang yang malu. Dia malu. Dan subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia ada satu benda yang berlaku pada diri dia, iaitu dia seorang dia kata saya seorang lelaki yang mudah mengeluarkan air mazi. Ayat mazi ni apa? Hari kita bincang ayat mazi tu apa? Tapi dia nak tahu hukum, macam mana keadaan dia. Adakah keluar air mazi itu membatalkan wuduk dia? Tapi dia malu nak tanya, tambah-tambah nak tanya pada pak mentua dia sendiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW yang tahu hukum tu. Nak tanya kat Nabi SAW, dia malu. Lalu dia buat apa? Dia suruh kawan dia untuk pergi tanya soalan tu kepada baginda Nabi SAW. Jadi, ulama menyatakan bahawa keharusan harus untuk seseorang yang malu untuk bertanyakan kepada sesuatu, untuk mewakilkan kepada orang lain bertanyakan kepada soalan tu bagi pihak dia. Ini ulama buat keluar hukum lah daripada perbuatan Sayyidina Ali tersebut. Cumanya ulama bahas siapa yang boleh pergi tanya, nak wakil dekat siapa. Maka di sana subhanallah, antara perkara yang perlu diambil berat, bila kita nak pergi tanya, nak minta orang lain tolong tanya kat kita, orang tu mestilah orang yang terpercaya. Orang yang terpercaya, orang yang amanah. Orang yang amanah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tak semestinya dia ahli parti amanah, contoh. Orang yang amanah. Orang yang mana maksud apa? Dia, kalau dia tolong tanya bagi pihak kita, dia berjaga maruah kita. Terutama benda-benda yang berkaitan dengan maruah. Kan, benda-benda yang berkaitan dengan perkara yang aib, keaiban kita. Selagi dia kita, boleh tak tolong pergi tanya Ustaz dekat aku ni, pasal aku ni ada sekian-sekian penyakit apa? Dia pergi tanya, dia pergi tanya sungguh. Tapi selagi dia tulis dalam Facebook dia. Ni, dia kata kawan kita tu subhanallah, rupanya ada penyakit ni lah, baru kita tahu. Mari kita sama-sama pekat-pekat tolong doa kat dia. Dia minta kawan-kawan pekat tolong doa, tapi tak sedap buka aib kawan tu. Jadi kita pilih orang yang Allahumma salli alaihi wasallam amanah dalam Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad, tanyakan soalan supaya dia mampu, dia boleh menjaga aib, keaiban kita. Yang keduanya tuan-tuan, pasal apa pentingnya thiqah ataupun amanah ni? Supaya dia boleh menyampaikan maksud daripada soalan kita itu dengan betul, dan dia mampu untuk menyampaikan kepada kita balik dengan jawapan yang betul. Betul tak? Faham tak saya kata apa ni? Lagi, kalau dia tu tak amanah dengan kita tuan-tuan, dia saja nak buat khianat kita, kita pergi tanya soalan, minta tolong tanya soalan, dia pergi tanya hok lain. Lagi orang tu jawab lain, dia jawab mahabak kita, benda yang lain pula. Contoh dia macam dia duduk bara kat kita, apa semua kita, tolong Ustaz ni aku ada masalah dengan isteri aku ni, tolong Ustaz, macam mana cara untuk aku tolong, aku malu nak tanya Ustaz lagi, dia tu tahu pula kata aku ni, yang boleh tolong tanya bagi pihak aku, macam mana cara aku supaya aku boleh baik-baik balik dengan isteri aku ni. Dia tu duduk bara kat kita, lagi dia pergi tanya ni, Ustaz saya nak tanya sikit ni, kawan saya tu dia minta tolong tanya macam mana cara dia nak cerai dengan isteri dia. Aku tu pula kan, lepas tu dia pun balik-balik cerita pula, dia kata apa, hantar dah Ustaz tu, dia kata apa, hampa memang dua-dua memang tak boleh baik-balik lah. Memang tak boleh, nampak gaya memang tak boleh lah. Tak, nampak gaya memang cerah masa depan lah, dia kata. Jadi nampak, tapi Ustaz tu advice kata apa, hampa elok cerai lah. Ini orang-orang yang tak amanah. Faham ni? Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang sekalian, maka kita kena Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam keadaan kita nak memilih orang untuk pergi tanyakan soalan, keharusan untuk kita minta orang lain untuk tanya bagi pihak kita, dengan syarat orang yang kita minta tolong itu orang yang amanah. Dia mampu untuk menjaga keaiban kita. Yang kedua, dia mampu untuk menyampaikan dengan yang benar dan menyampaikan kembali jawapan yang benar daripada orang yang kita tanyakan kepada soalan tadi ni. Dia faham lah? Dia kata orang yang terpercaya ni dia panggil apa? Orang yang thiqah. Orang yang ada thiqah, orang yang terpercaya. InsyaAllah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Okey, faham? Tuan-tuan sekalian, tu keharusan. Baik. Lalu ni kita nak masuk pula perbincangan tentang air mani. Air mani. Air mazi. Air mazi. Allahumma salli ala, sebab kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, aku ni jenis lelaki yang mudah untuk mengeluarkan air mazi. Jadi subhanallah, kita nak tahu air mazi ni duduknya dekat mana dan apa hukum berkait dengan air mazi ni. Orang lelaki pun ada air mazi, orang perempuan pun ada air mazi. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Pertama, kita nak tahu beza di antara ayat mani, ayat mazi, air madi.
Pasal apa tak awal tadi ayak mani tiba-tiba air tang madi jadi air madi? Itu sebab salah sebut. Ni, kalau kita duduk sebelah ni duduk dekat KL ni. Ni kalau tuan nampak background ni, ni maksudnya saya duduk dekat Selangor ni. Kalau nampak duduk macam duduk dekat apa ni masjid kat Turki tu, tu duduk dalam Kedah tu. Kalau nampak macam ada kereta lalu lalang tu kat traffic light lah tu. Ni ataupun dekat parking lot gitu ke. Itu sekalian Ustaz Syamat. Jadi tuan-tuan, kalau duduk kat sini kita sebut air. Air insya-Allah. Kalau kat sana kok tahu kita sebut ayak gitu. Kan? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Okey, tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian. Jadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak tahu dulu apa beza di antara air mani, air mazi dan air madi. Nah, salli ala sayyidina Muhammad. Air mani, mazi, madi. Baik, kita mula dengan air mani dulu. Air mani berasal daripada perkataan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amna ataupun yumni. Maksud dia apa? Maksud terpancut. Dinamakan mani kerana keadaannya yang keluar dengan cara memancut. Apa nak kenai, nak justify, nak tahu kata tu air mani, dia warnanya putih dan pekat. Firman Allah Taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, khuliqa min ma'in dafiq. Maksudnya diciptakan manusia daripada air mani yang terpancar. Surah At-Tariq ayat 6. Salli ala sayyidina Muhammad. Nak tahu sifat dia lagu mana? Sifat kepada air mani ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita nak kenal dia, salli ala sayyidina Muhammad, sifat dia, kalau cerita air mani ni, dia akan, kita sembang malam ni rasa macam apa, tapi nak kena sembang juga kan. Dia macam malu malu juga lah nak sebut-sebut tu kan. Tapi kalau kita tak sebut, dia hukum. Salli ala sayyidina Muhammad. Malu juga pasal Nu'man Bashir tu kat depan ni. Mana ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Milik Zara kata, biar tak kacak, tak segak, tapi jujur dan amanah. Wah, kejujuran tak boleh beli, insya-Allah bismillah. La haula wala quwwata illa billah. Oh, masya-Allah. Hebat. Alhamdulillah, salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, tuan-tuan sekalian, nak masalah Nu'man Bashir dekat depan ni. Tutup telinga Ustaz baca. Tapi tak boleh, Nu'man Bashir pun kena tahu juga apa macam ni. Baik, ni poin-poin penting apabila membicarakan tentang air mani. Air mani ni tuan-tuan, dia keluar dengan rasa lazat, dan diiringi dengan kepuasan syahwat selepas dia tu. Gitu keadaan dia. Sekalipun dia tidak memancut kerana kuantitinya sedikit, walaupun sekadar satu titisan saja, atau keluar seperti warna darah kalau terlalu kerap melakukan jima', cecair, tu faham lah, tu sifat dia pertama. Dia bila dia keluar air mani ni, maksud air mazi tak akan rasa macam ni, air madi pun tak akan rasa macam ni. Air mani dia rasa ni, dia rasa apa? Dia rasa lazat. Dia bila selepas dia keluar, dia akan jadi dia kepuasan syahwat. Walaupun dia sedikit dia keluar, pasal apa? Pasal dia kering lah, contoh. Ataupun dia keluar sampai warna kemerahan sebab dah ada darah dah, disebabkan mungkin ada sakit ataupun terlalu banyak jimat ke apa, wallahu alam. Jadi salat Jumaat dia akan rasa macam tu. Itu yang pertama. Maaf kita segan kan nak sembang ni, tapi kena tahu jugalah. Sebab kadang-kadang orang tak tahu nak beza di antara bentuk jenis-jenis ayak ni. Kemudian tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya, dia cecair ini dia mempunyai bau. Bau seperti tepung yang diuli apabila basah, ataupun dia berbau sedikit hanyir seperti bau putih telur jika dia kering. Waktu dia basah, dia bau dia macam tepung yang diuli. Kalau dia kering, dia bau dia sedikit hanyir seperti bau putih telur yang kering. Nah itu. Jadi itu.
Siapa Rauf pula? Yalah. Basir nak tahu, Basir nak tahu. Basir nak mengajak ni kan. Noling kita merah dah muka Ustaz. Aduh, Ustaz Syahmat. Susah nak cerita, memang bab-bab macam ni kita jadi malu tu, segan, tapi nak kena cerita juga. Sebenarnya tuan-tuan, ada perkataan-perkataan part saya yang saya skip ni. Rasa macam tak sanggup dah. Rasa tak sanggup dah baca. Tapi tuan-tuan boleh faham kok poin-poin yang saya petik-petik tu. InsyaAllah kita boleh faham. Kalau kita berasa macam tu dan kita tahu kata itu bukan ayat madi, bukan ayat mazi, yang tu ayat mani. Boleh faham dah? Salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Kemudian dan subhanallah, hukum dia, hukum bila keluar ayat ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wajib mandi meskipun tidak merasakan lazat ketika keluarnya, ataupun jika keluarnya tanpa memancut bagi lelaki, seperti keluar selepas mandi, sama ada bagi lelaki ataupun wanita. Bila cerita tentang ayat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mani ni, dia tuan-tuan wajib mandi hukum dia. Wajib mandi hukum dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Okey. Tidak disyaratkan, ingat elok, tidak disyaratkan wujud ke semua sifat tersebut, tetapi memadai dengan ada satu sifat saja. Contoh tadi, salli ala Sayyidina Muhammad, rasa lazat, dia keluar cair, dia tak macam pekat, contoh. Ataupun dia keluar pekat tapi dia tak rasa lazat. Ataupun dia tak memancut tapi dia pekat. Dia ada salah satu ciri tu, maka itu disebut sebagai air mani. Dan bila ada air mani ni, keluar je air mani ni, maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wajib mandi. Wajib mandi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita faham tak? Baik. Allah SWT. Jika semua sifat itu tidak ada, langsung tak ada lazat, tak ada pekat, tak ada bau, tak ada apa, tak ada pancut, tak ada pom, tak ada, maka tak wajib mandi sebab dia bukan air mani. Mani adalah bersih. Dan mani wanita warnanya kekuning-kuningan, halus, dan kadang-kadang berwarna putih. Maksud di sini tuan-tuan bahawa wanita juga ada air mani. Berdalilkan sebuah hadis Nabi SAW yang Nabi SAW cerita kepada seorang wanita yang dia tanya kepada Nabi SAW, ada tak orang lelaki? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Umilin Zahra kata apa? Orang lelaki nak berpoligami, perbanyakkan solat tahajud. Nampak? Anak ni, bagus nasihat tu. Kerana kekuatan kepada dalaman dia, dan mudah untuknya menjaga semua isterinya kerana Allah menundukkan hati isterinya. Wallahu a'lam. Baguslah nasihat ni, masya-Allah. Umilin Zahra ni, masya-Allah. Tiba-tiba saja Rauf rasa insaf. Dia tulis cancel saja cadangan dan cita-cita dia tu. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan faham. Sebab penting kita mengaji bab-bab yang macam ni. Sebab ada tuan-tuan kena ingat, bila kita kahwin, bila kita akad nikah saja, isteri dan anak-anak tu jadi tanggungjawab kita. Kalau laki-laki, isteri dan anak tu tanggungjawab kita. Dia kata, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan jaga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Macam mana tuan-tuan? Bagi dia pendidikan agama yang sempurna. Tanggungjawab seorang ayah untuk didik anak, didik isteri dia dengan ilmu agama yang sempurna. Wajib, tuan-tuan. Kalau dia tak mampu, dia wajib untuk pergi hantar isteri dan anak dia untuk mengaji yang nama dia ilmu fardu ain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW sebut apa ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dalam fi riwayatin ukhra ala fi kulli muslimin wa muslimatin. Ada dua riwayat. Sama Nabi kata apa? Menuntut ilmu itu merupakan kewajipan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kepada orang-orang yang orang yang mukmin. Satu riwayat lain kepada muslimin dan muslimat.
Ilmu yang macam mana yang wajib belajar ni? Nama dia ilmu fardu ain. Siapa yang wajib mengajar? Siapa yang kena mengajar? Seorang ayah wajib ajar anak-anak dia. Seorang suami wajib ajar isteri dia. Isteri dia kena tahu ilmu fardu ain. Daripada siapa ajar? Suami dia ajar. Anak-anak dia tahu, kena tahu siapa, Allahumma salli alaihi wasallam. Anak-anak dia kena tahu ilmu fardu ain. Siapa kena ajar? Ayah dia kena ajar. Tapi ayah pun tak reti nak ajar lagu mana. Maka macam mana? Ayah kena pastikan anak-anak dia dihantar untuk belajar ilmu fardu ain. Dah since ayah pun tak tahu, maka ayah pun pilih belajar sekali. Ni pergi hantar isteri mengaji, kemudian dia pergi minum teh tarik, makan roti canai. Faham tak ni? Allahumma salli alaihi wasallam. Maka tuan-tuan tu tak kenal lah. Maka subhanallah, apa yang dia kena buat, dia kena ajar. Sebab tu tuan-tuan kita duduk mengaji bab-bab macam ni. Dia main cerita bab haid. Cerita bab haid. Dia kata, "Walau ustaz, saya laki-laki nak belajar apa Allahumma salli alaihi wasallam bab haid ni? Memanglah kamu tak ada haid, tapi isteri kamu ada haid. Tapi anak-anak kamu ada haid." Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, dia sampai tak tahu apa. Tak boleh tuan-tuan, kita kena ambil tahu bab-bab yang macam ni. Tuan-tuan lah ni sampai kahwin pun tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad, bab mandi hadas pun tak lepas lagi. Tak maaf cakap lah. Kahwin tapi mandi hadas pun tak lepas lagi. Saya pernah berjumpa seorang, dia kata apa? "Ustaz, saya kalau haid Ustaz," perempuan lah ni, orang lelaki tak ada lah memang tu. Dia kata, "Saya kalau haid Ustaz, saya bagi sempurna 10 hari, senang kira. Kalau dia berhenti 5 hari kah, dia berhenti 7 hari kah, saya round up bagi sampai 10 hari baru saya mandi wajib." Dan dia pegang macam tu berapa lama dah sampai dia jumpa saya. Saya kata tak betul cara macam tu. Lama dah Ustaz buat, saya daripada saya sekolah dulu sampai lah ni Ustaz saya duk buat lagu tu. Salah tu, tak penting. Maksudnya tuan-tuan, duduk dalam keadaan jahil. Sedangkan dia ada suami. Tapi suami dia tak tahu kan? Ada orang tuan-tuan yang buat macam mana? Dalam keadaan dia nak mandi wajib, tuan-tuan, dia subhanallah dalam keadaan haid. Kemudian dia kering haid dia. Hari ni kita sembang bab-bab kekeluargaan sikit lah. Nah, sembang bab-bab benda-benda yang sensitif ni. Tapi nak kena tahu juga. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad. Dia tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli alaihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi sayyidina Muhammad. Lalu dia apa ni, isteri dia haid. Yang suami duduk tunggulah. Salli alaihi Muhammad. Habis dah lagi, tu tanya. Habis dah lagi, habis lagi. Isteri dia kata apa? Habis dah abang ni. Habis dah, okey. Bila habis dah, dia nak bersama dengan isteri dia. Isteri dia fikir apa? Selagi nak mandi wajib. Selagi nak mandi wajib dengan suami tu. Bersama dengan suami tu. Habis tu macam mana? Kira selagi mandi wajib satu sudahlah. Tak faham tak ni? Dia kata apa? Dah kering dah, tak ada darah dah. Dah bersih-bersih apa mau cuci-cuci apa mau, bersih. Memang tak ada darah dah. Lalu subhanallah, dia kata apa? Selagi mandi wajib sekali lah. Bukan nak mandi wajib sampai 2 kali. Dia nak kena mandi wajib. Selagi nak kena mandi wajib lagi sekali. Buat mandi wajib sekali. Apa hukum dia? Haram hukum dia. Sebab dia bersama dengan suami dia dalam keadaan dia masih belum mengangkat hadas. Dia masih duduk dalam hadas besar. Masih duduk dalam, tapi dah bersih dah. Ya, bersih dari segi zat tu, tetapi masih belum bersih dari segi Allahumma salli alaihi wasallam, belum bersih lagi, belum terangkat hadas dia sebab dia masih belum mandi wajib. Boleh faham tak ni? Sama juga hukum dia. Yang ni pun saya pernah jumpa. Saya duduk sembang-sembang ni tuan-tuan. Benda-benda yang kita duduk sembang, duduk jumpa dengan soalan-soalan orang. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan. Jadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kak Suhana Abdul Hamid kata, "Mana boleh buat lagu tu Ustaz?" Itulah nak cerita. Depa kadang-kadang buat lagu Suci Dalam Debu lah. Lagu Isabella. Tuan-tuan. Salli alaihi wasallam. Dia pasal apa dia buat macam tu? Pasal jahil. Tak patut buat macam tu, kita tahu. Tak patut buat macam tu. Tapi dia rasa patut. Pasal apa dia rasa patut? Pasal dia tak tahu. Sebagai contoh yang lain. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau nak mandi wajib, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak mandi wajib, tuan-tuan, disebabkan oleh persetubuhan suami isteri. Tuan-tuan, jima'. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau jima' wajib mandi wajib bila Nabi sebut tentang bertemu 2 khitan. Bertemu 2 khitan. Maksud bertemu 2 khitan ni maksud ada penetration. Malu nak bercakap apa.
Cakap, telajak cakap dah bab tu, tak patut cakap, tak cakap tak apa kan. Walaupun tak mengeluarkan air mani. Sebab ada, ni cerita saya duk berjumpa dengan orang ni. Dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, malas nak mandi. Disebabkan malas nak mandi tu, maka dia jaga dalam keadaan dia tak keluarkan air mani. Kata. Dia bersama dengan isteri. Macam mana lu cakap dia berlapik sangat ni tuan. Tapi mudah-mudahan faham lah. Dia bersama dengan isteri dia. Disebabkan dia malas nak mandi. Lagi dia malas nak mandi wajib tu. Kan? Dia tahan supaya tak keluar air mani dia. Sebab dia duk faham keluar air mani saja kena mandi wajib. Tak keluar air mani tak payah mandi wajib. Sedangkan hukum mandi wajib dekat situ, wajib mandi bukan sebab keluar air mani tu. Wajib mandi tu sebab apa Syekh? Sebab berlaku jima'. Had mana yang disebut sebagai jima' tu? Bila berlaku disebut sebagai bertemu dua khitan. Khitanani kan? Khitanain. Bertemu dua khitan kata Nabi SAW kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Ada bertemu dua khitan tu, tuan-tuan boleh faham sendiri maksud daripada bertemu dua khitan tu, maksud ada kemasukan. Tuan-tuan, jadi walaupun tak keluar air mani, maka ni tuan-tuan ilmu paling basic. Ilmu paling asal yang kita kena tahu. Anak-anak kita kahwin pun tak tahu ilmu yang macam ni. Padahal ilmu ni dia kena mengaji waktu dia duduk sekolah rendah dulu ni. Kena clear nama dia ilmu fardu ain. Dah faham tak ni? Tu di antara contoh-contoh yang kita nak kena, Allahumma salli ala Muhammad, nak kena sembang jugalah, nak kena sembang juga, nak kena Allahumma salli ala Muhammad, ambil tahu juga kan. Ni penting juga bila kita duduk mengaji bab-bab yang macam ni, dan supaya kita maklum. Tambah tuan-tuan tengok anak-anak kita ni kat rumah, ya Allah salli ala Muhammad tuan-tuan, sampai dalam keadaan jahil lah, insya-Allah. Dulu saya ingat Bashir ni dia umur lah ni 16 tahun. Tuan-tuan kenal nama Bashir kan? Bashir bagi-bagi baca Quran. Saya tuan-tuan, anak-anak saya ni bila depa nak main time-time nak balik ni, saya risau. Lepas tu saya suruh duduk tanya. Berapa kali saya duduk tanya? Ya, Bashir mimpi tak lagi? Bashir mimpi. Ni dia kata, mimpi apa ya? Mimpi apa saja? Mimpi Ultraman kan? Yang dia tahu mimpi Ultraman ya. Sebab subhanallah, bila balik saja anak kita ni, hari tu dia balik, hari tu kalau dia tak semayang, dia tanggung dosa dah. Kalau semayang dia tak sah, kita tanggung dosa. Kita tanggung dosa anak kita semayang tak sah, pasal kita tak ajak dia macam mana nak semayang sah. Fatihah dia betul tak betul, Bashir berapa kali kena marah. Mayang tu baca, dia ingat Bashir. Dia kecil-kecil mayang, geram kita, baca, dia sila kat depan dia tengah semayang, baca. Hari kita balik boleh dia senyap, geram. Nak beritahu kata Allahumma salli ala Muhammad tuan-tuan. Jadi subhanallah, saya Muhammad, sebab lafaz dia, nak kena sebutan dia, nak kena makhraj dia, nak kena dengar di telinganya, nak baca tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah, dengan syaddahnya, dengan apa, sebab dia rukun qauli. Takut kita tuan-tuan, satgi ikut dia baca tak betul, satgi kita tanggung pasal kita tak ajak dengan sempurna anak-anak kita sebagainya. Oh tuan-tuan, Muhammad ala Muhammad. Ada dengan kita anak sampai dah besar tuan-tuan, tak pakai tudung lagi, tak tutup aurat lagi. Kita nak jawab apa depan Allah ni? Dah faham dah ni? Allah SWT dia balik saja, hari tu dia balik, selai rambut dia keluar, dan kita tak kisah. Ni bapak tanggung dosa. Pasal apa? Pasal tak tutup, tak ajak anak untuk tutup aurat dengan sempurna. Kita nak kena tanggung juga. Tapi kalau lepas kita ajak, lepas kita didik, lepas kita suruh, dia masih buat lagi, dia tanggung dosa dia sendiri. Tapi tak melepaskan tanggungjawab untuk kita terus menasihati. Oh, jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita takut, betul tuan-tuan, betul kata Sofi Sadikin. Nah, bagi kita ni secara budaya kita ni seolah-olah macam benda ni benda malu untuk kita bincang. Bincang anak-anak benda ni malu.
sallallahu alaihi wasallam. Walahal benda ni benda yang kita nak kena bincang anak kita supaya dia faham. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dah selesai bab tadi, kita baik ayat mani. Ayat mani hukumnya suci. Suci. Sebab manusia dijadikan daripada ayat mani dan manusia itu sendiri suci. Maka hukum ayat mani suci tetapi wajib mandi. Pernah melekat dekat kain Nabi SAW. Nabi SAW hanya orang utara kata konah-konah. Orang KL cakap apa? Kronas-kronas. Orang utara cakap koteh-koteh. Orang KL cakap kerotes-kerotes. Mengajari gitu. Faham ni? Tu. Sebab apa? Dan turun Nabi SAW guna kain tu untuk semayang. Pasal air mani hukumnya suci tetapi wajib mandi. Habis selesai bab air mani. Saya dah nak? Okey, bagus perkongsian-perkongsian sahabat-sahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Luqman Bashir jangan lupa masukkan nama Walid dalam senarai nak beli tafsir Ibnu Kathir. Tu. Yang ni ada tugas orang alim pula, Abang Kamarul Hizam, insya-Allah nanti kita akan kontak. Salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih, tahniah kepada sahabat-sahabat yang mengambil berat urusan anak-anak mereka, dan kita semua kena ambil berat sebab kita akan dipertanggungjawabkan atas urusan ilmu berkaitan. Allah tak tanya ke akhirat nanti anak kamu SPM dapat berapa, sains dapat apa, matematik dapat berapa, Allah tak tanya. Yang Allah tanya nanti berkaitan dengan ilmu yang kita ajak dekat mereka tu. Sallallahu alaihi wasallam. Kita takut kita tak lepas yang tu. Baik. Kemudian kita masuk pada bab yang kedua, iaitu ayat mani. Ayat mani ni apa? Ayat mani ni ayat mazi pula. Ayat mazi ni tuan-tuan, ayat dia warna putih, dia jernih. Tadi ayat mani warna putih pekat. Allahumma salli ala Muhammad, teksturnya tebal. Tetapi ayat mazi tekstur dia nipis. Putih, nipis, halus, melekit. Yang tadi putih, tebal, teksturnya dia melekit. Yang ni putih, yang tadi kekuningan. Ayat mani tebal, kekuningan, melekit. Ayat mazi putih, nipis, melekit juga. Salih al-Syamad. Ayat mazi akan keluar ketika bangkitnya permulaan syahwat. Di awal-awal syahwat. Ayat mazi, ayat mani dia keluar pada kemuncak syahwat. Ayat mazi dia keluar pada permulaan syahwat. Salih al-Syamad. Ketika bergurau senda bersama isteri, ketika menciumnya, sebagai contoh waktu-waktu dia. Faham tak ni? Dan dia tidak keluar secara memancut dan tidak diiringi dengan kemuncak syahwat. Hampa duk gelak kat Bashir pasal apa? Ada Raul dengan Ikmal ni duk siap video muka Bashir lagi duk cerita ni. Ni depa berkenal sungguh ni. Jadi salih Muhammad tu faham tak? Bagus juga bab mengaji bab ni kan. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Dan kadang-kadang dia keluar tanpa disedari. Ada. Mazi lelaki dan wanita adalah sama. Wanita keluar mazi apabila bangkit syahwatnya. Jadi kita faham dah. Mani kemuncak syahwat, mazi pada permulaan syahwat. Mani ada lelaki, ada wanita. Mazi juga ada lelaki, ada wanita. Mazi, mani keluar secara memancut. Mazi keluar tanpa pancut. Pancutan. Gitu. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi mani wajib mandi. Mazi tidak wajib mandi disebabkan keluarnya air mazi. Iaitu air yang keluar disebabkan syahwat yang paling rendah. Mazi mempunyai sifat-sifat air mani. Tetapi Allahumma salli ala Muhammad, sebagaimana yang ditanyakan oleh ditanyakan oleh Allahumma salli ala Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang kita baca tadi ni. Lalu Nabi SAW kata apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, aku seorang lelaki-lelaki sentiasa keluar air mazi. Aku sentiasa mandi pada musim sejuk sehingga belakangku kelihatan pecah-pecah. Kata Sayyidina Ali ni, kuntu rajulan mazza'an faja'altu aghtasilu hatta tashaqqaqa dhahri.
Fa dzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw dzukira lahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taf'al idza ra'aital mad faghsil zakaraka wa tawadda'a wa wudu'aka li salati fa idza fadaghtal ma'a faghtasil, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah seorang lelaki yang sentiasa keluar air mazi. Aku sentiasa mandi pada musim sejuk sehingga belakangku kelihatan pecah-pecah. Dia ingat kata dia kena mandi dengan air mazi itu sebab air mazi dia selalu keluar, Sayyidina Ali ni. Sehingga ke tahap dia banyak mandi sampai belakang dia jadi kering dah, pecah-pecah. Bila kita musim sejuk ni, bila kita kering tu dia jadi apa? Dia jadi pecah, dia kulit kita jadi kering kan. Ya. Maka tuan-tuan Rasulullah SAW, maka aku bertanyakan itu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah pun bersabda, jangan kamu buat macam tu. Kalau kamu melihat mazi, maka basuhlah kemaluan kamu dan berwuduklah sebagaimana kamu berwuduk untuk solat. Itu dah madai untuk dia. Nah, bersih kemaluan, kemudian wuduk. Jadi di sini cerita bahawa apa? Keluar air mazi boleh membatalkan wuduk. Sebab tu dia kena wuduk balik. Tapi tak perlu kepada mandi memadai untuk dia bersihkan kemaluan dia. Jika kamu mencurahkan air mani, maka hendaklah kamu mandi. Okey, jadi hukum ayat mazi pula apa ni? Kalau tadi hukum ayat mani dia suci tetapi wajib mandi. Ayat mazi pula dia najis tetapi tak wajib mandi. Najis tak ayat mazi? Najis tak? Najis tak ayat mazi? Najis. Dia melekat dekat seluar dalam kita contoh. Seluar dalam yang melekat, yang terkena ayat mazi tak boleh bawa pi semayang sebab dia najis. Maka buat macam mana? Pi bersihkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dekat tempat tu. Kita macam mana nak buat ni ustaz? Kena ayat mazi ni, buat macam mana ni? Pi bersihkan tempat spot yang kena ayat mazi tu. Kemudian boleh guna seluar dalam tu untuk pi semayang. Macam juga orang terkena ayat kencing kan, dia pergi kencing kemudian terkena ayat kencing tu dekat seluar dalam dia ataupun seluar dia. Pasal apa tak semayang ni? Oh, pasal seluar terkena ayat kencing. Pilah basuh. Betul nak basuh ke mana ustaz ni seluar ni? Bukan suruh basuh seluar tu, basuh tempat kena kencing tu sudah lah. Main nak ajak pergi masuk bilik air, buka pintu bilik air, masuk bilik air tu pun nak kena ajak ke? Ni buka seluar Sayyidina Muhammad, tutup pintu bilik air tu, saya kira orang nampak. Ni kemudian buka, basuh tang mana tempat kena ayat tu dah madai untuk dia. Kena faham tak ni? Sayyidina Muhammad. Dan itu ayat mazi, tu hukum dia. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, ayat madi ataupun dipanggil ayat wadi. Ayat madi ataupun ayat wadi ni iaitu ayat yang keruh dan pekat, yang hampir menyerupai mani dari sudut kepekatannya dan tidak sama seperti mani dalam bab kekeruhannya, tidak mempunyai warna dan keluar selepas kencing atau ketika mengangkat sesuatu yang berat. Wadi keluar sebanyak 1 atau 2 titisan sahaja. Tidak wajib mandi dengan sebab keluarnya kerana tiada sebab daripada sudut syarak yang mewajibkan mandi, kerana yang mewajibkan mandi hanya keluar air mani sahaja. Biasanya ayat wadi ni keluar apa? Waktu kita angkat benda berat ataupun kita melakukan aktiviti lasak. Orang pergi berlari, orang panjat bukit, orang yang buat benda-benda aktiviti lasak ni, dia boleh ada potensi untuk keluar ayat madi ataupun ayat wadi ni. Hukum ayat wadi sama macam ayat mazi, najis tetapi tak perlu mandi. Boleh faham tak? Salih ala syamat. Tuan-tuan boleh rujuk kitab seperti kitab Al-Mu'tamad, Mughni Al-Muhtaj, Al-Muhazzab, Al-Majmu' dan sebagainya, yang membincangkan perihal yang kita bincangkan sebentar tadi. Okey, selesai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, kita faham.
Apa yang kita boleh faham daripada ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Air mazi menurut daripada seluruh pendapat ulama-ulama mazhab, semua ulama bersetuju yang air mazi adalah najis. Hasilnya majoriti pandangan ulama yang menyatakan salli ala sayyidina Muhammad tentang najisnya air mazi tersebut. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu kita kena ambil berat tu. Jadi tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, itu perbincangan kita pada malam ni, insya-Allah berkait dengan ayat mazi. Dan insya-Allah kita ucap terima kasih pada semua sahabat-sahabat yang istiqamah bersama kita pada hari ini. Dan insya-Allah pertemuan kita akan datang, kita akan masuk soalan yang berikutnya. Macam saya sebut tadi ni, buku saya ni saya susun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, soalan-soalan yang sahabat-sahabat tanya dekat Nabi SAW. Tanya, saya bubuh tajuk dia, umat bertanya, Rasul menjawab. Terkait dengan soalan-soalan, banyaknya himpunan-himpunan hadis yang bercerita seorang lelaki bertanya pada Nabi, seorang aku bertanya kepada Nabi SAW. Soalan-soalan macam tu Nabi SAW jawab. Maka saya himpunkan dan saya dapat lebih kurang 40 hadis yang menceritakan yang ada soal jawab Nabi dengan para sahabat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cukup untuk pada malam ni. Satgi tuan-tuan bersama lagi dengan saya. Satgi menarik sikitlah. Saya nak buat program dengan Samsyo Debat satgi pukul 9.30 malam. 9.30 malam, tajuk kisah rumah tangga. Kisah rumah tangga. Saya beritahu dekat dia dah. Kita sembang-sembang pasal masing-masing cerita tentang kisah-kisah dalam rumah tangga, dan kita nak mengambil hukum-hukum daripada kisah-kisah dalam rumah tangga tersebut. Jadi manfaat dan kita, insya-Allah. Pukul 9.30 pagi, 9.30 pagi pula, 9.30 satgi. Nak sebut 9.30 pagi satgi, pergi sebut 9.30 pagi. Jadi insya-Allah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan jadi manfaat pada kita. Saya ucap lagi sekali terima kasih kepada pihak Masjid Sharifah Fatimah, Masjid Sharifah Fatimah di Jitra Kedah, tuan-tuan. Dan kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengalu-alukan sumbangan kepada pihak masjid. Semua sahabat-sahabat ada nombor akaun apa? Tak ada. Tak ada, insya-Allah. Dan saya juga mengajak pada tuan-tuan sekalian, tadi pun kita dah buat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, program rakaman dengan interview dengan pihak TV3 untuk kempen kembara korban 1001 asnaf di bumi Afrika. InsyaAllah tuan-tuan, saya ajak tuan-tuan sekalian untuk kita sama-sama buat join program ni. Sebab saya pilih Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni sebab saya tengok komitmen dia. Dia bukan setakat buat, sebab banyak orang juga buat di Afrika lah, buat di Kemboja. Tetapi bila tumpu kat sana, dia tinggal kat sini. Itu yang saya tak apa nak tu. Yang dia ni dia buat dekat Afrika, tetapi dia juga buat di Malaysia. Dekat sana boleh buat, kat sini boleh buat juga. Jadi saya rasa macam tak bersalah lah kita buat kat sana. Kita kata apa? Kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Kita tak maunya tu. Jadi kat sana pun diperbuat, kat sini pun diperbuat. Itu saya pun setuju sangatlah. Dan mereka satu-satunya yayasan yang dapat boleh buat korban tapi dapat pengecualian cukai. Itu yang istimewa tu. Jadi insya-Allah tuan-tuan boleh buat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita buat sama-sama. Kalau tuan-tuan nak buat ni unta. Tahun ni real depa buat unta. Dapat banyak juga sahabat-sahabat buat unta tahun ni. Nah, kita bukan pernah buat korban unta. Tuan-tuan buat unta pula sekali ni. Insya-Allah tuan-tuan kita try sekali tengok. Sebab yang paling afdal tuan-tuan ialah kedudukan untuk korban ni ialah unta. InsyaAllah tuan-tuan, jadi kalau tak keberatan tuan-tuan, boleh kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sama-sama kita buat korban bersama dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Kita buat di mana? Di Afrika pada tahun ini. Allah Subhanahu wa taala alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.